Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 12 hingga ayat 14 dari surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ayat 12. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji Bani Israel, dan kami telah bangkitkan dari kalangan mereka 12 penyelidik. Dan telah berkata Allah, sesungguhnya aku adalah berserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sembahyang dan kamu mengeluarkan zakat dan kamu percaya kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka sesungguhnya akan aku ampuni kejahatan-kejahatan kamu. Dan sesungguhnya akan aku masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lantaran itu, barang siapa yang kufur sesudah yang demikian itu di antara kamu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari kelurusan jalan. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ
فاصفح إن الله يحب المحسنين. Ayat ke-13. Maka dari sebuah pemungkiran mereka dari janji mereka, kami kutukilah mereka dan kami jadikan hati mereka kesat. Mereka ubah-ubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya dan sengaja mereka lupakan sebahagian dari apa yang disebutkan untuk mereka dengan dia. Dan sentiasalah dapat engkau lihat atas kekianatan yang terbit dari mereka, kecuali sedikit dari mereka. Maka maafkanlah mereka dan habisi sajalah. Sesungguhnya Allah amat suka pada orang-orang yang berbuat kebajikan. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Ayat ke-14. Dan dari setengah mereka yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah Nasara, telah kami ambil pula perjanjian mereka, tetapi mereka telah lupa sebahagian dari apa yang diingatkan mereka dengan dia. Maka kami bangkitkanlah di antara mereka itu permusuhan dan kebencian sehingga hari kiamat, dan akan memberitakan Allah kepada mereka dari hal apa yang telah mereka usahakan. Pada ayat 7 di atas, orang yang beriman disuruh mengingat kembali bahawa mereka telah membuat perjanjian dengan Allah dengan bait yang diadakan dengan Rasul sendiri, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Fat, surah 48 ayat 10, bahawasanya perjanjian bait dengan Rasul bererti bait dengan Allah, sebab Rasul tidak akan membuat bait kalau bukan atas perintah Allah. Diperingatkan dalam ayat 7 itu bahawa mukmin yang sejati telah berkata, Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Maka ayat 12 ini menerangkan pula bahawa bukan di antara Muhammad dengan umatnya saja telah diambil perjanjian Allah, bahkan Bani Israel pun demikian pula. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji Bani Israel. Pangkal ayat 12. Maka dengan ayat ini disampaikan Tuhanlah pada kaum yang beriman bahawa Bani Israel pun telah diambil janji mereka dengan perantaran Nabi Musa AS. Memang apabila kita baca kitab-kitab yang menurut kepercayaan mereka bernama Taurat itu, terutama kitab Ulangan, banyaklah terdapat perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Bani Israel dengan Tuhan, bahawa mereka akan mendengar dan patuh pula. Tetapi dapat kita baca di antara pengantar janji-janji itu dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 6. Maka sebab itu hendaklah kamu memelihara dia dan berbuat akan dia, kerana dia itu menjadi bagimu akal, budi dan hikmah pada pemandangan segala bangsa.
Apabila didengarnya akan segala hukum ini, maka akan katakan demikian, bahawasanya bangsa yang besar ini iaitu satu bangsa yang budiman dan bijaksana. Ayat 7. Kerana pada bangsa yang besar manakah ada dewata yang hampir kepada mereka itu, seperti Tuhan Allah kita seberapa kali kita berseru kepadanya. Ayat 8. Dan pada bangsa yang besar manakah adalah hukum dan undang-undang yang adil seperti segala hukum yang kuberikan kepadamu sekarang ini. Ayat 9. Maka sebab itu ingatlah baik-baik dan peliharakanlah dirimu sangat daripada melupakan segala perkara yang telah dilihat oleh matamu, dan janganlah iaitu lepas daripada hatimu seumur hidupmu, maka hendaklah kamu memberitahu dia kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu. Itulah beberapa rangkaian ayat di dalam kitab Ulangan tersebut, diiringkan dengan beberapa janji yang lain kepada Bani Israel, supaya janji itu jangan mereka sia-siakan. Dan kami telah bangkitkan dari kalangan mereka 12 penyelidik. Dari 12 kekeluargaan Bani Israel itu, dari masing-masingnya diangkat 12 pula penyelidik atau pemimpin atau penghulu yang akan menuntun mereka dan mengepalai mereka bila berurusan dengan Nabi Musa alaihissalam, atau membahagikan perintah agar lekas berjalan di kalangan mereka. Dalam ayat ini disebut 12 orang nakib. Kata jamak dari nakib ialah nukaba. Artinya yang asal ialah orang yang mengorek atau menembus lubang, atau orang yang lalu dari lubang. Sekali waktu bolehlah disebut penyelidik, sebab dia menyelidiki kemungkinan-kemungkinan yang ada dan membongkarkan rahsia yang tersembunyi yang dari luar dengan mata biasa tidak nampak. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahawa Nabi Musa alaihissalam telah memilih 12 orang nakib yang beliau tugaskan memimpin Bani Israel. Satu orang memimpin dalam sukunya sendiri, sebab suku-suku Bani Israel itu 12 sebanyaknya. Yang 12 itu pula yang beliau utus menyelidiki keadaan negeri yang akan mereka taklukkan. Nabi kita Muhammad SAW setelah menerima bait dari kaum Al-Ansar di Aqabah, iaitu di Mina, telah menetapkan pada 12 orang pemuka, dari Aus 3 orang dan Khazraj 9 orang. Beliau tugaskan mengajak dan memimpin kaumnya masing-masing yang ada di Madinah supaya suka menerima Islam dan menyambut Nabi SAW apabila kelak hijrah ke sana. Dan ke-12 nakib Al-Ansar itu telah melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga lama sebelum Rasulullah hijrah, pengaruh Nabi Muhammad SAW telah tertanam lebih dahulu di Madinah kerana usaha 12 orang yang menembus lubang-lubang kesulitan itu. Kata-kata nakib ini kemudiannya telah dipakai oleh kaum Alawiyin, iaitu dari keturunan anak Ali bin Abu Talib, Hasan dan Hussein, iaitu dari perkahwinan beliau dengan anak perempuan Nabi kita Muhammad SAW, Fatimah Al-Baitu. Menjadi adat istiadat bagi kaum keturunan Fatimah ini yang dengan resmi diakui menjadi keturunan Rasulullah SAW mengadakan nakib, iaitu semacam pemimpin rohani di kalangan mereka, buat mencatat nama-nama keturunan mereka dan hubungan di antara satu cabang keturunan dengan cabang yang lain. Di negeri-negeri Islam yang sebagai Iraq, Mesir dan Syam terdapat jabatan-jabatan nakib al-asirah. Nakib ini bertugas menyelidiki keadaan masing-masing keturunan sampai kepada untung nasibnya dan maruahnya. Sebab Nabi SAW telah meninggalkan pesan bahawa cucu-cucunya itu tidak boleh menerima zakat. Sebab itu nakib berkewajipan menjaga keturunan-keturunan Rasulullah yang di bawah
pimpinannya itu jangan sampai jatuh air mukanya kerana kemiskinan. Kalau perlu, hendaklah dia dibantu oleh yang mampu di kalangan mereka dari pintu belakang. Sebab itu, kerap kali yang kaya di kalangan mereka mengadakan harta-harta wakaf yang hasilnya buat perbanjaan kaum Syahid atau Syarif itu. Dalam penafsiran ayat ini, kita beri arti nakib itu penyelidik, tetapi dengan makna yang lebih luas. Sebab nakib berarti juga harus berusaha melalui lubang-lubang kesukaran sehingga sampai dengan selamat ke sebelahnya. Setelah disabdakan Tuhan dan telah berkata Allah, sesungguhnya aku adalah berserta kamu. Sabda Tuhan ini memberi jaminan kepada Bani Israel bahawa selama mereka tunduk kepada 12 pemimpinnya itu yang telah ditunjuk oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi kaki tangan beliau buat menyampaikan perintah-perintah ilahi kepada mereka, selama itu pula lah Tuhan akan berada bersama mereka. Sebagaimana diketahui, setelah Bani Israel dengan pimpinan Musa dan wazirnya Nabi Harun alaihissalam telah dapat dibebaskan dari perbudakan Firaun dan telah meninggalkan negeri Mesir. Mulanya terlalu repot Nabi Musa kerana segala urusan yang sebanyak itu langsung diminta penyelesaiannya kepada beliau. Nescaya hari habis dengan urusan tetek bengik. Di sinilah diperlukan nakib. Bertambah teraturnya pekerjaan, bertambah cepat dan lancar hubungan pemimpin besar dengan umat yang dipimpin adalah kerana adanya nakib yang 12 itu. Kesigapan mereka dan melancarkan perintah-perintah instruksi menjadi jaminan juga atas selalunya Allah berada di dekat mereka. Tetapi kalau nakib tidak setia, tidak bertanggungjawab atas umat yang dipimpin oleh tidak menghargai nakibnya, nescaya janji Tuhan bahawa Tuhan selalu ada bersama mereka tidak akan mereka temui. Lima syarat dan janji. Kemudian ditegaskan 5 syarat atau ikatan janji yang wajib dipenuhi oleh Bani Israel supaya Tuhan selalu bersama mereka. Pertama, sesungguhnya jika kamu mendirikan sembahyang sebagai syarat pertama yang utama agar Tuhan selalu berada di sisi mereka ialah sembahyang, iaitu menurut cara syariah pada masa itu. Sembahyang adalah janji pertama. Bagi kita, umat Muhammad, sembahyang pun termasuk janji pertama, tiang agama. Kedua, dan kamu mengeluarkan zakat. Syarat utama untuk memadu kasih sayang di antara yang kaya dengan yang miskin ialah zakat, iaitu memberikan harta, menyediakan sebahagian untuk dizakatkan. Ketiga, dan kamu percaya kepada rasul-rasulmu, iaitu jangan berpilih kasih terhadap kepada rasul-rasul Allah. Jangan kamu hanya mempercayai Musa dan Harun, tetapi percaya dan taati juga rasul-rasul yang lain, baik yang datang terdahulu ataupun yang datang kemudian. Keempat, dan kamu bantu mereka. Kepercayaan kepada rasul-rasul itu jangan hanya dengan mulut, melainkan hendaklah kamu buktikan juga dengan memberikan bantuan bagi usaha mereka. Jangan dihalangi. Tidak menghalangi saja pun sudah suatu bantuan. Apabila datang ajakan dari rasul-rasul itu, hendaklah kamu menyediakan diri, memberikan tenaga dan turut berjuang di samping mereka, kerana semua rasul itu adalah utusan membawa wahyu dari Allah belaka. Kelima, dan kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Meminjami Allah bukanlah kerana Allah itu bersifat kekurangan, tetapi kata bujukan halus untuk meninggikan harga diri. Bagaimana seseorang akan meminjami Allah padahal harta benda yang ada dalam tangannya Tuhan Allah yang punya. Memang perasaan beginilah yang dipancing oleh Tuhan terhadap orang yang beriman. Kalau Tuhan menyuruh mengorbankan harta benda untuk berbuat baik, lalu Allah berkata, pinjami aku, seorang mukmin akan langsung menyambut, tidak,
Ya Tuhan, harta ini Engkau yang punya. Aku berikan kepada jalan yang baik kerana mengharapkan redamu. Lalu seakan-akan dengan senyum Tuhan menjawab, terima kasih atas keinsafan itu. Dan aku berjanji akan membayar dan menggantinya kelak. Maka kalau kelima-lima syarat perjanjian ini telah dipenuhi, diri pun terbentanglah dari kejahatan. Terbentenglah dari kejahatan. Maka sesungguhnya akan aku ampuni kejahatan-kejahatan kamu, dan sesungguhnya akan aku masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari kedua rangkaian ayat ini, iaitu pertama, terperisai diri dari kejahatan, iaitu ketika di dunia, dan masuk ke dalam syurga-syurga, iaitu ketika di akhirat. Maka Tuhan pun telah memberikan juga janji yang tegas ataupun jaminan apabila kelima syarat tersebut di atas dipenuhi. Kemudian itu datanglah ancaman yang tegas pula. Lantaran itu, barang siapa yang kufur sesudah yang demikian itu di antara kamu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari kelurusan jalan. Ujung ayat 12. Ujung ayat ini adalah ancaman. Bila kelima garis yang telah digariskan Allah itu tidak dipegang lagi dengan setia, artinya janji telah dimungkiri. Mereka tidak akan bertemu lagi dengan jalan yang selamat. Jaminan Allah bahawa Tuhan akan menyertai mereka, akan selalu memberikan perlindungan kepada mereka, tidak akan bertemu lagi. Bukan Allah yang mungkir janji, melainkan mereka sendiri. Kalau mereka telah mungkir, janganlah tercengang dan janganlah orang lain disesatkan jika mereka telah tersesat. Sesat karena salah sendiri. Kalau jalan yang lurus telah ditinggalkan, nescaya mereka akan bertemu jalan buntu, jalan kesengsaraan. Mungkir janji. Maka dari sebab pemikiran mereka akan janji mereka, pangkal ayat 13. Demikian teguh janji telah dibuat, dan dalam kitab-kitab perjanjian lama yang tersebar di zaman sekarang pun banyak terdapat janji yang telah diikat antara Bani Israel dengan Allah itu. Mereka berjanji akan mematuhi janji yang 5 perkara, dan Tuhan pun menyebut janji itu dengan janji pula bahawa Tuhan akan selalu bersama mereka, dan kejahatan mereka akan dibentengi, dan nikmat syurga pun akan diberikan. Tiba-tiba janji itu mereka mungkiri atau mereka pecah. Buhul mereka orak sendiri, meskipun mereka masih mengaku umat Musa dan pemegang Taurat. Sekali janji dimungkiri, akhirnya bertambah lama, bertambah bertemu dengan sesat. Kian lama, kian jauh, tak bertemu lagi dengan pangkal jalan. Mereka masih merasa di dalam, padahal sudah lama mereka di luar. Kami kutukilah mereka, dan kami jadikan hati mereka kesat. Kesat hati adalah akibat dari kutukan Tuhan kerana mengingkari janji, sehingga kebenaran tidak bisa masuk lagi. Sembahyang telah mereka sia-siakan, zakat tak keluar lagi. Rasul-rasul mereka percaya dengan mulut, tapi tidak ada sokongan dengan perbuatan, bahkan menghalangi. Berpuluh nabi di zaman lampau telah mereka bunuh. Perbuatan demikian nescaya menimbul laknat Tuhan. Laknat ini bukan saja menimpa kepada yang bersalah di zaman lampau, tetapi tinggal jejaknya pada alamat anak cucu. Sebab anak cucu itu pun masih saja merasa bangga atas kesalahan yang diperbuat nenek moyangnya, bahkan membela. Itulah suatu petanda dari hati yang telah mulai kesat dan kasar kerana dipenuhi oleh dendam. Bahkan setelah sampai diutus Tuhan Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun berhijrah ke Madinah dan telah diperbuat perjanjian hitam putih akan hidup di dalam damai. Namun apabila Rasul terlengah sedikit saja, mereka pun masih pernah berusaha nak membunuh beliau. Di sini kita mendapat pengajaran satu cabang dari ilmu jiwa tentang kejahatan. Agama menyuruh kita melatih
dari menjauhi perbuatan yang jahat. Kerana kalau satu kali kita telah terjerabak jatuh ke dalam kejahatan, sukarlah membangkitkan diri untuk bangun kembali. Kerana kejahatan itu sangat membekas kepada jiwa atau kepada hati, sehingga jadi kesat dan kasar. Orang yang satu kali tidak pernah membunuh orang dengan tidak semena-menanya, sekali pembunuhan itu akan membekas ke dalam jiwa, sehingga sudah mudah saja baginya melenyapkan nyawa orang untuk selanjutnya. Hati atau jiwa yang rosak itu mengesan kepada mata, sehingga boleh dikatakan membayangkan gila. Dosa pertama itulah yang harus dijauhi. Al-Quran melarang mendekati zina, kerana kalau satu kali telah terjerumus ke dalam zina, dia akan berulang-ulang dan cahaya kesucian pun hilang dari mata. Mandur kuli kontrak di zaman kebun-kebun besar di Delhi, di zaman penjajahan Belanda, hanya merasa keberatan seketika akan memikul dan menerjang kuli-kuli pertama kali. Setelah mulai satu kali, dia akan berturut jadi kebiasaan. Itu pula sebabnya maka pencopet-pencopet tertangkap dan berulang kali masuk penjara. Jika dia keluar lagi, dia akan mencopet lagi. Dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini, dapatlah kita memahami apa artinya hati mereka telah kesat. Mengubah hati yang telah kesat itu hendaklah dengan menempuh satu jalan, iaitu taubat, dan ini meminta perjuangan yang hebat sekali dalam jiwa. Kekilafan seseorang ayah dalam sebuah rumah tangga dapat pula membawa kesan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Contoh yang tidak baik dari orang tua membawa tidak baik pula bagi anak, sehingga wibawa orang tua terhadap anak hilang. Kemudian datang lagi sambungan ayat. Mereka ubah-ubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Sambungan ayat ini telah dikatakan sebagai akibat dari kesalahan ulama tadi, iaitu mengungkirkan janji dengan Allah kerana telah memperturutkan hawa nafsu. Yang dimaksud di sini ialah bahawa mereka robah kalimat-kalimat, iaitu kata-kata yang tertulis dalam kitab-kitab suci mereka sendiri. Kita tahu betapa jauhnya arti dari satu kalimah kerana kehilangan satu titik huruf saja. Bagaimana kalau hal ini disengaja sehingga maksud ayat bertukar sama sekali dari artinya semula, atau dicari tafsiran yang lain supaya maksud pertama dibelokkan pada maksud yang lain, atau ditambah ataupun dikurangi, atau perubahan ketika menjalan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, sedang bahasa asli buat kembali untuk mengambil perbandingan tidak ada lagi. Inilah yang telah berlaku atas kitab Taurat atau Injil sekalipun. Apa yang disabdakan Tuhan dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, setelah para cerdik pandai ahli-ahli persuratan mengadakan beberapa penyelidikan yang sama semata-mata untuk ilmu pengetahuan, telah ternyata kebenarannya. Apa yang sekarang disebut Taurat ini tidaklah yang aslinya lagi, dan perubahan-perubahan daripada yang aslinya itu memang terjadi, dan dia bukan beredar dengan mutawatir sebagai Al-Quran. Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri sebagai tersebut dalam kitab Ulangan pasal 31 dari mulai ayat 9 sudah lama tidak ada lagi. Naskah asal Taurat Musa itu sudah hilang. Ini diakui oleh ahli pengetahuan Yahudi dan Nasrani sendiri. Dan setelah naskah asli Taurat itu hilang, tidak ada pula orang yang menghafal keseluruhannya. Perhatikanlah, kalau sekiranya kitab Ulangan itu sendiri yang dikatakan Taurat, mengapa dalam kitab itu sendiri ada diceritakan tentang Nabi Musa yang dikisahkan oleh orang lain? Siapa orang lain itu? Di akhir kitab Ulangan itu, pasal 34 diceritakan tentang kematian Musa. Ini bukti yang terang sekali bahawa bukan Musa yang menulis pasal itu, melainkan orang lain. Lama sesudah Musa wafat, siapa orang itu? Tidak pula terang siapa yang menulis itu. Ahli-ahli penyelidik Yahudi
dan Nasrani mengakui bahawa Taurat Musa telah musnah seketika Palestina diserang dan ditakluki bangsa Babil. Sampai Baitul Maqdis sendiri, tempat menyimpan peti perjanjian, tempat Taurat dipelihara, semua dibakar habis dan diruntuhkan. Dan orang-orang Yahudi beribu-ribu, orang banyaknya ditawan dan dihalau dan dibawa ke Babil. Baru kemudian setelah bangsa Babil dikalahkan oleh bangsa Persia, Bani Israel dibolehkan pulang ke Palestin. Dan baru sesudah itu Israel menyusunkan kembali dan menamainya Taurat. Dengan demikian dapatlah difahami apa yang dikatakan Al-Quran bahawa kitab yang pertama, nama Taurat, sekarang ini banyak berubah, diubah dan ditambah dan dikurangi. Kita akan membaca dengan penuh keheranan kalau di dalam kitab-kitab yang sekarang itu dikatakan bangsa Nabi Lut berzina dengan kedua anak, bahawa Nabi Lut berzina dengan kedua anak perempuannya, dan Nabi Sulaiman di hari tuanya kembali menyembah berhala kerana tertarik oleh agama isteri-isterinya, dan Nabi Harunlah yang membuatkan berhala anak lembu ijil itu sepeninggal Musa. Dan sengaja mereka lupakan sebahagian dari apa yang disebutkan untuk mereka dengan dia. Artinya sebahagian besar dari isi kitab itu telah mereka lupakan. Sebab itu bukanlah kita menolak keseluruhan kebenaran isi apa yang mereka nama Taurat sekarang ini. Sebahagian tentu ada juga kebenarannya, iaitu yang menerangkan pokok ajaran Nabi Musa tentang Tauhid. Tetapi yang sebahagian lagi tidak dapat dipercayai kebenarannya, baik kerana telah ditambah ataupun telah kurang kerana seketika mencatat kemudian mereka tidak ingat lagi. Kalau kitab asli telah terbakar kerana penaklukan bangsa Babil, dan mereka ditawan di Babil 100 tahun lebih, sehingga yang tua-tua sudah mati, datang anak-anak yang telah hidup di negeri lain, baru kemudian pulang kembali. Sehingga menurut riwayat kitab mereka sendiri, ada yang enggan pulang ke Palestin kerana telah betah hidup di Babil. Dapatlah kita fahamkan jika sudah banyak yang terlupa, dan menurut penyelidikan kitab yang disusun oleh Ezra itu banyak bercampur dengan bahasa Babil. Jarak di antara Musa dengan Ezra tidak kurang dari 400 tahun. Maka dapatlah dimaklumi bahawa sebahagian besar telah lupa, cuma sebahagian saja yang masih ingat. Dapatlah difahami kalau timbul berbagai takrif, penggeseran dan percubaan-percubaan mengubah isi. Dan inilah satu bukti lagi tentang mukjizat Al-Quran. Di zaman Nabi sendiri tidak ada orang Arab yang mengetahui seluk-beluk perubahan Taurat itu. Seluk-beluk perubahan Taurat itu. Hal ini sudah dijelaskan dengan wahyu sejak zaman Makkah sebagai di surah Al-Isra yang bersama juga surah Babil Israel, menceritakan bahawa telah ada 2 kali Bani Israel membuat rosak di bumi sehingga mereka dikalahkan oleh bangsa yang lebih kuat. Malahan di zaman ratusan tahun sesudah Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama tafsir Al-Quran sendiri pun belum tahu duduk perkara ini. 200 atau 300 tahun di belakang ini, sesudah penyelidikan ahli-ahli menjadi luas, terbuktilah apa yang disabdakan dalam wahyu ini, bahawa memang Taurat yang sekarang tidak asli lagi dan sudah banyak perubahan. Sebab itu dari segi ilmu pengetahuan, orang merasa sangat beruntung kerana didapati naskah pergunungan Khamran di Laut Mati itu, yang moga-moga dapat dipergunakan untuk mencari keaslian. Dan sentiasalah dapat engkau lihat atas kekhianatan yang terbit dari mereka. Dalam ayat ini diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawasanya selain dari kitab mereka sendiri sudah mereka rubah-rubah
dan sebahagian besar sudah lupus kerana kesat hati mereka itu. Sampai sekarang ini pun sikap-sikap pengkhianatan itu masih terus saja dapat dilihat. Kalau masih ada kesempatan, nescaya akan mereka cuba lagi, dan itu akan berlaku terus menerus, kecuali sedikit dari mereka, iaitu yang insaf dan berilmu, yang luas faham dan lapang dada, orang yang memang tunduk kepada kebenaran sebagai seorang Yahudi yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang terkemuka, iaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sendiri bercerita, mulai saja Rasulullah SAW datang ke Madinah, berduyun-duyunlah orang menemui beliau, dan aku sendiri pun datang menemuinya. Setelah aku perhatikan wajahnya dan aku kaji betul-betul, dapatlah aku memastikan bahawa pada wajahnya itu tidak ada terbayang sedikit juga bahawa orang ini seorang pendusta. Dan katanya pula, yang mula-mula aku dengar perkataan ialah, wahai manusia, sebarkanlah salam, sebarkanlah salam, beri makanlah yang patut diberi makan, dan sembahyanglah tengah malam seketika manusia sedang enak tidur, dan nescaya kamu akan masuk ke syurga dengan salam. Sejak itu hatinya lekat, tidak lepas-lepas lagi. Selain dari dia ada lagi beberapa orang yang lain. Sebab itu maka dikatakan bahawa mereka hanya sedikit. Maka maafkanlah mereka dan habisi sajalah. Tidak usah diambil peduli lagi, hadapi saja dengan jiwa besar. Sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat demikian. Ujung ayat 13. Meskipun pengkhianatan mereka sewaktu-waktu masih timbul, mulai sekarang maaflah dan habisilah sajalah. Sebab ayat ini turun kepada Haji Wada dan Islam sudah kuat. Yahudi yang dahulu sangat kokoh kedudukan mereka kerana ekonomi mereka satu demi satu sudah runtuh. Sejak semula Rasulullah pindah ke Madinah, beliau mengatur siasah pertentangan yang baik dengan Yahudi sampai membuat perjanjian, sampai mereka mengakui dalam perjanjian itu bahawa mereka tidak akan memusuhi Nabi dan Islam dan tidak akan membantu musuh-musuh lain. Dalam pergaulan sehari-harian, Rasulullah berbaik dengan mereka dan sahabat-sahabat pun berbaik pula dengan mereka. Berjual beli, berpinjam sewa, berpagang dagang, berjalan lancar kerana mereka memang ahli berniaga dan berekonomi kuat. Tiga persekutuan mereka besar pengaruhnya di Madinah, iaitu Bani Kananu, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Tetapi satu demi satu pula mereka mengkhianati janji. Bani Kananu yang mula-mula membuat gara-gara mencari pasal dengan mengganggu seorang perempuan Islam di pasar mereka. Pemuda mereka mengganggu seorang perempuan itu yang sedang berbelanja. Ditariknya selendang perempuan itu di hadapan umum. Belum apa-apa, tetapi setelah perempuan itu duduk, datang seorang lagi dengan diam-diam, dia sangkutkan ujung baju perempuan itu ke belakang, sehingga setelah dia berdiri kembali, terbukalah penutup tubuhnya sebelah bawah, sehingga terbukalah kedua auratnya, sehingga perempuan itu memekik-mekik kerana dibeli malu sebesar itu, dan mereka tertawa. Datang seorang anak muda Islam ke tempat itu, sangat tersinggung perasaannya, sehingga dia pukul yang mengganggu itu. Mereka bersama-sama menggerojuk dia, tetapi terjadi perkelahian besar. Pemuda Islam itu mati ditikam, dan dia pun sebelum mati membunuh pula seorang pemuda Yahudi. Inilah tantangan Yahudi yang pertama, Syawal tahun kedua sesudah Perang Badar.
Tantangan Bani Kananu itu dibalas dengan kontan. Kampung mereka dikepung 15 hari lamanya sampai mereka tunduk. Akhirnya dapat persetujuan sampai mereka disuruh berangkat meninggalkan Madinah buat selamanya. Bani Nadir menderita nasib yang sama setelah ternyata bukti-bukti setelah mereka bersepakat hendak membunuh Rasulullah yang sedang bersandar di dinding rumah mereka. Bani Quraizah dihukum bunuh sekalian laki-lakinya kerana ternyata berkhianat seketika peperangan Ahzab. Kemudian sekali dihancurkan pertahanan mereka yang terakhir di perbentengan Khaybar. Setelah kejadian-kejadian itu, kedudukan Yahudi tidak sepenting dahulu lagi di tanah Hijaz. Ayat yang tengah kita tafsirkan ini turun di tengah Haji Wada. Islam telah kuat meskipun saja Yahudi masih ada di tanah Hijaz. Meskipun kadang-kadang masih kelihatan kekhianatan mereka, maaf dan pandang telah habis sajalah. Baru di zaman Sayyidina Umar, ketika sisa-sisa yang tinggal itu masih saja membuat khianat yang tidak dapat dimaafkan, sesampai seorang Ansar mereka bunuh di Khaybar, dan sampai ada yang memiuh tangan Abdullah bin Umar sehingga patah, maka diusir habislah mereka itu dari seluruh tanah Hijaz di zaman Umar. Namun sampai sekarang ini, setelah 14 abad Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka rampuk kembali tanah air orang Islam, bumi Palestin yang suci, dengan alasan bahawa 4,000 tahun yang telah lalu nenek moyang mereka datang dari sana. Dan dari setengah mereka, pangkal ayat 14, iaitu ahli kitab juga yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah Nasara, menjelaskan bagi kita bahawa nama Nasara atau Masih itu bukanlah nama yang diberikan Tuhan kepada mereka atau nama yang diberikan Al-Masih sendiri. Namun itu baru mereka akan adakan untuk diri mereka sesudah Al-Masih meninggalkan dunia. Pada mulanya orang hanya mengenal Nasrani sebagai satu mazhab saja daripada Yahudi. Ketika Paulus didakwa oleh Tertulus di muka pengadilan Romawi, di antara tuduhannya dia berkata, kerana orang ini hamba sekalian dapati seperti sampar, iaitu seorang penggerak huru-hara pada sekalian orang Yahudi di seluruh dunia dan menjadi kepada mazhab Nasrani. Kisah Rasul-Rasul pasal 24 hingga 25. Jelaslah bahawa nama-nama itu adalah ciptaan kemudian. Adapun yang asal pokok segala agama hanyalah satu, menyerah diri kepada Tuhan Allah yang Esa. Lantaran itu, maka kami bangkitkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian sehingga hari kiamat, dan akan memberitakan Allah pada mereka dari hal apa yang telah mereka tetap usahakan. Ujung ayat 14. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dikala hidupnya belum sempat menuliskan sendiri segala pengajaran yang beliau sampaikan, bukan sebagai Nabi Musa. Pengikut beliau kebanyakan orang awam yang terdiri daripada tukang pukat atau nelayan. Orang Yahudi yang bermula diharapkan akan menerima seruan itu, mereka yang terlebih menghambat segala perkembangan ajaran Al-Masih, membenci dan mengejar sehingga pengikutnya, sehingga di waktu itu Al-Masih pernah mengatakan kepada pengikutnya bahawa barang siapa yang beriman kepadaku, bersedialah memikul salibnya sendiri. Artinya bersedialah mati jadi korban. Mereka sejak semula tidak mempunyai suatu kemasyarakatan yang kuat untuk mengatur dan menyusun ajaran beliau menjadi sebuah buku tuntutan, bukan sebagai Muhammad SAW dengan Al-Quran yang dikatakan beliau hidup pun sesudah mengangkat beberapa orang pemuda penulis wahyu. Dalam ajaran-ajaran mereka sendiri, ahli sejarah mereka
mengakui bahawa sejak semula sudah banyak percubaan memasukkan pengaruh lain ke dalam ajaran Yesus yang asli, sampai menulis pula buku-buku yang mereka namai pula Injil, agar kita jangan membuat-buatkan saja. Di sini kita salingkan sedikit apa yang ditulis oleh Joachim Armia, orang Jerman, yang berjudul Kata-kata Al-Masih yang tidak terdaftar. Disalin dalam bahasa Arab oleh Dr. Izzat Zai, halaman 10 hingga 12. Di antara lain, dua hal yang patut kita letakkan di hadapan mata untuk diperhatikan sebagai hakikat yang pokok daripada berita Injil dan penulisannya. Masanya lama sekali. Bahasa segala ajaran Nabi Al-Masih, baik kata-katanya atau mukjizatnya atau tentang hidupnya dan kisah-kisah yang tetap tentang kematiannya itu dan bangkitnya kembali dari kubur, semuanya itu adalah diriwayatkan dari mulut ke mulut. Di waktu itu juga seketika Kristian telah tersebar di Suria, Asia Kecil dan Yunani. Kisah-kisah berita Yesus itu menurut pengetahuan kita semuanya masih kisah mulut ke mulut. Dan beginilah keadaan sampai hampir 35 tahun lamanya. Kemudian itu tidak berubah sampai waktu Nero membasmi orang Kristian, sampai ketua-ketua gereja dan orang-orang besarnya berkumpul membicarakan hal ini, iaitu dalam musim gugur di tahun 64 Masehi. Ketika itu, tiang-tiang agung gereja telah banyak mati dan syahid. Di antaranya ialah Rasul Petrus yang mati disalib di zaman Vatikan. Mulai mereka memperbincangkan dan mengingat apa yang dikisahkan oleh Petrus tentang hidupnya sendiri bersama Al-Masih dan percakapan Al-Masih dengan dia dan mukjizat Tuhan Yesus yang dia lihat, dan tentang dia sendiri memungkiri Al-Masih sampai 3 kali di malam Kamis yang dia dihukum itu di hadapan majlis pendeta-pendeta Yahudi. Dan orang-orang yang berapat itu tidak lagi mendapati orang lain kecuali Yohanes yang bergelar Markus, teman Rasul Petrus yang berkhianat kepada gereja, yang telah lari di zaman pengesahan itu, akan mencatatkan apa yang masih dia ingat dan kata-kata Al-Masih dan ajarannya. Maka dituliskan oleh Markus seketika selamat itu secara ringkas dengan memakai namanya sendiri. Maka itulah kisah yang paling tua yang dituliskan tentang Al-Masih. Menurut keterangan penulis ini, alasan kebenaran beritanya di atas itu diambil dari apa yang ditulis dalam sejarah gereja Lasephius. Perkataannya dari hal Pabias, yang mengatakan bahawa Markus menulis itu setelah Petrus mati, dan dia berkata, Markus, murid Petrus, telah menuliskan apa yang dia masih sanggup mengingatnya. Dan penulis itu mengatakan seterusnya, hakikat yang kedua ialah bahawa kisah Markus tentang Al-Masih itu dan kata-kata telah menimbulkan keinginan bagi yang lain bagi menurut ajarannya, menurut jejaknya. Maka tidaklah heran kalau berita selamat itu diselidiki kembali dan dibuktikan bahawa itu belum cukup. Lantaran itu, mulai pula lah yang lain mengikuti dengan lebih terperinci. Maka timbullah berita selamat yang lain mengikuti jejak-jejak Markus, seumpamanya Injil Matius dan Lukas, dan yang lain berada bagi dari itu, sehingga setiap-tiap daerah
kekristianan telah mempunyai Injil sendiri-sendiri yang dipakai di dalam gerejanya sendiri pula, sehingga sebelum masuk Ahad abad kedua telah terdapat bilangan yang banyak dari berita-berita Injil yang tentu saja menimbulkan kekacauan dan keraguan. Bertambah lagi lah kekacauan dengan timbulnya golongan kaum Genesis dan yang menamai diri mereka kaum sarjana yang bermaksud hendak mencampur ajaran Kristian dengan agama yang mengelilinginya. Mereka pun membuat serentetan Injil Basilides, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Joa. Maka setelah dilihat oleh gereja bahawa hal ini berbahaya sangat, mulailah gereja memutuskan penyelidikan nas, penyelidikan atas dasar-dasar kebenaran semulanya itu dan menolak nama yang tidak ada dasar sejarahnya. Dan ditetapkan hanya 4 saja yang sekarang terkenal itu, dan dianggap yang lain itu sebagai berita-berita yang terlarang dan ditolak, dikumpulkan lalu dibakar hingga habis hilang, dan tidak ada yang sampai ke tangan kita walaupun hanya sedikit saja. Keterangan yang kita sandingkan sini adalah suara dari pihak orang Kristian sendiri, menjadi bukti yang teguh bahawa Injil belum ditulis ketika Nabi Isa hidup. Sampai beberapa lama setelah beliau meninggal dunia, hanya dari mulut ke mulut, dan diakui pula memang ada kekecauan. Memang ada Injil yang dilarang dan dibakar, kemudian yang hanya disahkan oleh ialah 4. Dan bila kita baca pula yang 4 itu, nyata pula bahasa isinya menurut keterangan dan karangan masing-masing orang yang kadang-kadang terdapat perselisihan kerana mencatat yang tadinya hanya diterima dari mulut ke mulut. Keputusan baru dimulai pada tahun 64 sesudah Nabi Isa meninggalkan dunia. Menurut kata orang Kristian, Injil yang paling dahulu ialah Injil Matius yang ditulis 8 tahun sesudah Yesus meninggalkan dunia. Yang kedua lagi Markus yang ditulis, kata satu riwayat, pada tahun 61. Sesudahnya itu Injil Lukas ditulis tahun 63 sepeninggal beliau. Yang terakhir Injil Yahya iaitu Yohanes ditulis dalam tahun 70 miladiah. Baik bila mempelajari isi Injil itu sendiri, keempatnya atau memilih jalan riwayat bahawa memang dia belum tertulis di zaman Nabi Isa masih hidup, kerana penyebar-penyebar Kristian masih dalam penderitaan kerana dikejar-kejar oleh Yahudi sampai nasib malang di zaman Nero, sehingga baru 3 abad di belakang ini, di zaman Kaisar Konstantin, Romawi menerima Kristian sebagai agama resmi. Dapatlah difahamkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahawa orang Nasrani telah lupa sebahagian besar daripada ajaran Al-Masih, bahkan telah menambah-nambah dengan beberapa penafsiran yang dikeluarkan oleh gereja, sehingga keputusan pendeta yang tidak boleh dibantah itu menentukan nasib sekarang, apa masih diterima menjadi Kristian atau tidak dikucilkan. Al-Quran telah membuktikan dengan tegas dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini bahawa di kalangan Kristian sendiri timbullah perselisihan pendapat yang membawa pemusuhan dan kebencian di antara mereka sendiri. Ya, ini setelah dipercayai bahawa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Bagaimana pula kedudukan ketuhanan itu? Di zaman dahulu terkenal pemusuhan dan kebencian di antara golongan-golongan yang bertentangan kepercayaan tentang ketuhanan Al-Masih, sebab diputuskan bahawa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan. Gereja-gereja lama di antara Malkaniyah dengan Yakubiyah dan Nestoriah, ketiganya berpecah belah, benci membenci, musuh memusuhi kerana faham bertikai tentang
memutuskan sifat-sifat Al-Masih sebagai Tuhan. Kemudian terkenal pada pertengahan gereja Roma dengan gereja Timur, sehingga orang-orang Kristian Timur sangat menderita ketika dijajah oleh bangsa Romawi yang Kristian juga. Kemudian di antara Katolik Roma dengan Byzantium, sehingga Kaiser Byzantium pernah sangat dicela oleh rakyatnya kerana datang ke Rom menghadap Paus mencari perdamaian agar dapat menangkis serangan bangsa Turki. Pertentangan di antara gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Iskandariah dengan Katolik yang berpusat di Rom dan Katolik Yunani yang berpusat di Istanbul. Semuanya ini tidak dapat didamaikan dan semuanya mengakui gereja mereka adalah yang sah. Kemudian ialah bandingan protes dari Martin Luther dan Calvin terhadap Katolik yang dinamai golongan Protestan yang menimbulkan perang agama di Eropah 70 tahun lamanya. Bahkan berpindahlah orang Eropah ke Amerika dalam pangkal abad ke-17. Ialah kerana tidak tahan penderitaan tentang kebencian dan permusuhan agama di antara Katolik dengan Protestan di Europe. Sampai sekarang timbullah berbagai sektor pecahan yang masing-masing dalam hal kepercayaan tidak dapat didamaikan dengan yang lain. Ada Presbyterian, Lutheran, Calvinist, Methodist, Seventh-day Adventist, Baptist, Quaker dan lain-lain. Masing-masing di dalam menganggapkan Yesus sebagai Tuhan, mempunyai pokok rumusan kepercayaan sendiri yang mendatangkan dialah yang sah dan benar sejati dan yang lain itu tidak sah. Malahan timbul pula kaum Mormon di Amerika dengan Adam Smith yang mengaku dirinya Nabi dan Brigham Young yang melanjutkan ajarannya, membuka negeri baru di Salt Lake City, Utah, mempunyai kepercayaan sendiri pula dengan tambahan boleh beristeri lebih dari seorang. Berapa suka pun boleh asal kuat. Sebelum itu timbul pula Unitarian yang berdekat dengan Islam, iaitu tidak percaya bahawa Isa Al-Masih Tuhan Allah atau anak Allah atau merangkap jadi bapa dan jadi anak sekali, dan ditambah pula lagi dengan yang ketiga iaitu Ruh Kudus. Unitarian hanya percaya Tuhan Allah Isa. Tuhan Allah adalah Esa. Isa Al-Masih adalah utusan Allah, bukan Tuhan dan bukan penebus dosa, dan dia adalah manusia. Dan menurut mereka, manusia tertebus dari dosa bukanlah kerana pengorbanan Yesus di kayu salib, melainkan kerana amal orang itu sendiri. Dalam ayat ini, Tuhan menerangkan bahawa sampai kiamat, permusuhan dan kebencian tidak akan habis-habisan di antara mereka. Setelah semua itu tidak ada dasarnya. Sebab semua itu tidak ada dasarnya. Semua baru disusun setelah Isa Al-Masih yang meninggal. Beliau sendiri tidak tahu menahu bahawa beliau telah dituhankan. Di kalangan yang berpandangan luas di antara pemuka-pemuka gereja mencuba menyatukan kembali tetapi tidak berhasil. Tiap-tiap paus naik nobat mengepalai gereja Roman Katolik. Mereka tetap menyerukan supaya golongan-golongan yang telah memencilkan dari pimpinan Roma pulang kembali. Namun orang-orang sekte-sekte lain tidak mahu mengacuhkan keseruan ini. Kebencian agama di antara golongan Katolik dan Protestan sangatlah mendalam. Sama dalamnya dengan pertentangan Rome dengan Kristian Roma Katolik dengan Ortodoks Byzantium di zaman dahulu. Sampai kini, zaman moden ini, betapapun kemajuan bangsa Perancis dengan susunan republiknya, presidennya wajib seorang Katolik. Betapapun moden berfikir orang Amerika, hanya sekali Kennedy saja presiden Katoliknya, sedang selama ini hanyalah orang Protestan.
Itu pun kerana dibunuh orang di tahun 1963 di Dallas yang penduduknya banyak Protestan. Kalau kelihatan hidup damai di antara sekian sektor besar dan kecil itu bukanlah kerana kepercayaan agama telah dapat didamakan, melainkan kerana agama tidak dibicarakan lagi, lalu dipimpin dengan hati masing